pada pagi ini dalam program sesi perkongsian permohonan grant PPRN. Terus sebelum itu yang dihormati Dr. Hazlini binti Zinon, kita punya TD kita yang baru, Timbalan Dekan TDPPP, kemudian Dr. Rafizah selaku penyelaras JK Pendidikan dan Inovasi yang terletak di bawah TDPP. Seterusnya kepada penceramah kita, Encik Abdullah Wagiman, yang kita datangkan khas untuk program ini, dan saya percaya dia punya pengalaman untuk mengendalikan ataupun pernah terlibat secara langsung dalam grant PPRN ini. Jadi kita lihat tujuan objektif program kita ini adalah untuk bagaimana kita sesi perkongsian ini di kalangan staf kita sendiri, di kalangan staf PPD sendiri yang pernah mengalami, yang pernah terlibat, yang pernah mengendalikan grant-grant dalam konteks bengkel ataupun perkongsian ini adalah dengan PPRN. Jadi kalau ikutkan Encik Abdullah, saya rasa dia terlibat lebih kurang hampir 10 grant PPRN, pernah handle grant tersebut, dan saya rasa itu satu pengalaman yang amat berharga yang boleh dikongsikan. Jadi dengan pengongsian ini kita mengharapkan dapat membantu staf-staf kita yang lain ini daripada jabatan-jabatan lain, staf-staf kita yang lain untuk membantu untuk bagaimana nak memanfaatkan salah satu daripada grant penyelidikan yang ada, yang agak mudah juga diperolehi. Mungkin dalam level kita di PPD ini merupakan salah satu bentuk grant yang agak mudah diperolehi berbanding dengan mungkin FRJS dan sebagainya. Jadi kita ambil peluang daripada grant ini untuk membantu staf memohon, dan seterusnya kita cuba untuk kita terlibat ataupun kita merasakan PPD juga ada KPI untuk PPRN ini. Kalau kami di JKA baru ni telah ada PPRN ini letakkan salah satu daripada KPI yang perlu dipohon oleh JKA. Jadi mungkin untuk sebelum kita mulakan majlis ini, mungkin saya rasa saya mohon sedikit cetusan idea sedikit daripada Dr. Hazlini sebagai TDP, apa hasrat PPD sendiri untuk melihat kepada perkembangan ataupun penglibatan staf dalam pendidikan ini. Mungkin ada info-info terkini yang mungkin boleh dikongsikan bersama dengan staf yang lain. InsyaAllah. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Masiri, mantan TDP, penceramah kita Encik Abdullah Wagiman, Ketua JK Pendidikan Dr. Rafizah dan sahabat sekalian. Jadi insya-Allah, alhamdulillah hari ini kita ada program lah bersama sahabat kita untuk berkongsi tentang PPRN, yang mana saya pun tak pernah apply PPRN ni. Jadi saya begitu excited lah untuk mendengar juga perkongsian hari ini, dan juga mengharapkan rakan-rakan staf yang mana berminat untuk apply grant PPRN, kita ambil peluang yang ada lah untuk kita sama-sama belajar. Sebab jika kita tidak mencuba, kita tidak tahu kemampuan diri kita.
Mungkin bila kita dah ada ilmu, kita cuba untuk mohon. Jika tak dapat, tak apa. Dia sebabnya PPRN ni dia akan sentiasa buka kan. Sebab dia ada fasa dia kan. Fasa 1, fasa 2 dan juga the next stage lah. Yang saya pun rasanya Encik Abdullah lagi arif lah daripada saya. Jadi kita di bahagian pengurusan mengharapkanlah kerjasama dari rakan staf untuk kita cuba kan grant apa sahaja yang dibuka oleh universiti, apa sahaja yang ditawarkan oleh universiti, kita cuba untuk mohonlah. Okey, sebabnya percubaan kita mohon itu pun kita dapat markah. Bukan semestinya kita dapat grant tu baru dapat markah, tak. Bila kita cuba untuk mohon, kita dah ada inisiatif untuk mohon, itu pun dikira ada pemarkahan juga. Jadi itu sahaja kot insya-Allah daripada saya. Mungkin lebih arifnya Haji Masiri, Encik Abdullah, insya-Allah saya pun menjadi pendengar lah hari ini. Kita ada dekan, kalau ada sedikit mungkin lepas ni MC boleh minta dekan sedikit bagi ucapan ke apa ke. Okey, itu sahaja insya-Allah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Hasdini, staf pihak pengurusan. Bagaimana sepatutnya penglibatan staf menggunakan ruang-ruang dan peluang yang ada ini seperti mana PPRN untuk sama-sama kita berusaha untuk mendapatkannya. Okey, mungkin seperti mana yang Dr. Hasdini maklumkan, mungkin Dr. Syahir selaku dekan kita, terima kasihlah kerana sudi join program perkongsian ini. Okey, mohon kalau boleh sedikit daripada berbahagian dekan untuk menyatakan sesuatu hasrat pihak pengurusan tertinggi PPD. Silakan. Hello, Assalamualaikum. Sorry. Terus Haji bagi ni baru masuk bilik. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih pada Haji Masiri, PM Haji Masiri dan semua sahabat-sahabat yang sudi bersamalah pagi ini. Terima kasih kepada Tentang-Kuasa Penyelidikan di bawah TDPP yang menganjurkan program. Saya tak bersiri ni, bersiri ke macam mana? Depannya ada lain pula. Alhamdulillah. Okey, kita dah nampaklah momentum perancangan daripada TDPP dan juga tim menganjurkan program yang seumpama ini bagi menjayakan SKT universiti. Jadi alhamdulillah lah. Jadi ini antara salah satu medium lah kita guna untuk merancangkan aktiviti bersama bagi menjayakan permohonan. Kita nak kira kawan kuantiti kan. Tapi hasrat pihak pengurusan bahawa dengan adanya program seumpama ini, kita harapkan adalah sahabat-sahabat daripada jabatan-jabatan menghantar proposal ke kan melalui PPRN, sebab kita jemput ni bukan calang-calang lah. Ini dah lama PPRN ni, sebelum ni memang lead daripada kita kenal dulu dia TK Khairul Nizam Ottoman kan, yang lepas-lepas dapat 20 tak salah saya projek PPRN bawah yang pengalaman dia lah. Tapi yang kemudian dah lama kita tinggal. Kemudian yang terbaru ni lah kita jemput Encik Abdullah ni memang salah satu calon PPD salah satunya calon PPD yang berjaya secure lah. Saya dah shortlisted kan, tak tahu saya lah. Daripada 30 ke dimaklumkan, yang bentang 10 shortlisted. Betul je lah kalau betul kan kalau saya salah. Dia 25 shortlisted. Kemudian dah dapat surat tawaran tu lah. Alhamdulillah. Okey, itulah itu yang kita adakan program hari ini supaya kita dapatlah info maklumat penting sebelum kita hantar permohonan PPRN apa do and don'ts yang ada semasa kita mengisi borang permohonan sebab dengan industri ni sangat pentinglah. Industri ni sampai waktu pembentangan pun industri kena bersama kan, cedera kan. Ya. Kena bawa bersama. Kena terus sama waktu bentang. Jadi sama-sama mempertahankan. Itulah antara ciri PPRN lah. Saya kata itu saja Tu Haji yang saya boleh sharekan, dan hopefully dengan selepas program ini hopefully setiap jabatan adalah
try menghantar projek PPRN dan juga kita kalau boleh 2 dalam 1 lah sebenarnya kita target ni. Once kita dah apply PPRN, dengan industri juga kita akan ada LOI lah, letter of intent, kita akan bertambah lah LOI atau MOU, MOA bersama lah, bersama industri insyaAllah. Okay, itu saja Tuan Haji. Saya serahkan balik pada moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada rekan atas amanat yang hasrat pengurusan kepada staf semua. Okey, sebelum saya serahkan kepada Encik Abdullah, mungkin sedikit info lah tentang PPRN ini. Dulu saya pernah juga mohon PPRN, tapi dalam bentuk yang berbeza. Dia berubah sistem kaedah permohonan tersebut. Dulu pihak PPRN dia dikeluarkan senar-senar industri yang perlu, jadi kita mohon saja. Tapi sekarang ni tidak begitu. So kita kena deal dengan industri untuk mengenapasti apa masalah yang boleh kita buat kerjasama dan sebagainya. Jadi jangan kita rasakan PPRN ini lebih menjurus kepada mekanikal saja. Sebenarnya kita sendiri atau industri sendiri kita boleh pergi kepada industri. Sama ada mereka tu daripada civil ke, electrical ke, IT ke, apa-apa bidang yang ada, asalkan dia berkaitan dengan industri, maka di situ boleh kita mohon PPRN ini. Okay, jadi untuk lebih jelas tentang perkembangan ataupun metod ataupun kaedah terkini di dalam permohonan PPRN ini, kita serahkanlah kepada Encik Abdullah untuk meneruskannya. Silakan Encik Abdullah. Ya, terima kasih PM Tuan Haji Masiri. Saya nak share slide tu tak boleh? Macam mana tu? Host disable participant screen sharing. So siapa yang handle tu Dr. Rafiza? Saya ni galau kan. Okey. Lupa pula. Okey dah. Try share sekali. Okey. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Pertamanya saya nak ucap terima kasih kepada organizer lah kerana jemput saya untuk share pengalaman permohonan PPRN 2.0. Sebab bila kita berkongsi ni dia ada manfaatnya. Dan seterusnya terima kasih juga kepada kita punya tuan moderator yang berbagai rekan, timbalan rekan, ketua-ketua jabatan dan sahabat-sahabat sekalian yang sudi hadir bersama-sama mendengar sesi pengusian pagi inilah. Okey. So tanpa buang masa, saya ingat saya perkenalkan diri saya dululah. Mungkin ada yang belum kenal saya sebab saya datang Pagur ni tahun 2020 dan datang tu PKP. Saya Abdullah bin Wagiman. Sebelum ni saya di FKMP lah. Okey. So untuk perkongsian pagi ini, ada beberapa perkara penting yang saya rasakan boleh memberi manfaat kepada sahabat-sahabat sekalian, khususnya bila nak memohon grant PPRN lah. So antara yang saya akan sharekan adalah berkaitan dengan apa itu grant PPRN, skop PPRN. Kemudian kita akan tengok company, jenis-jenis company yang diklasifikasikan bawah grant PPRN ini. Kemudian kita akan tengok company apa yang boleh memohon grant PPRN. Kemudian saya akan ceritakan pengalaman saya memohon grant PPRN. Kemudian dia punya komen-komen daripada panel sepanjang evaluation tu lah. So ada beberapa perkara yang saya akan kongsikan. So first kita tengok apa tu PPRN. So PPRN ni adalah untuk yang baru, mungkin yang lama dah tahulah apa tu PPRN. Tapi untuk yang start-start yang baru, mungkin dia tak kenal lagi apa tu PPRN. So PPRN ni adalah grant di bawah KPT dengan tujuan untuk strengthen public-private networks untuk menghasilkan satu networks antara public iaitu institusi atau universiti dengan private itu industri lah. Yang seterusnya adalah untuk meningkatkan productivity di industri dan juga untuk menggalakkan researcher daripada universiti dan ataupun institusi untuk membuat kajian yang memberikan solusi pada industri.
So sebelum kita nak mohon, kita kena tahu dulu PPRN grant ni untuk apa. So PPRN grant ni tujuan dia adalah untuk, utamanya untuk inovasi produk. So contoh inovasi produk ni, masa saya present tadi di KPT, ada satu projek daripada UMK. Dia punya grant, dia punya projek adalah untuk menghasilkan satu produk yang baru. Produk apa? Produk yang dihasilkan masa dia maklumkan saya, itu produk dia adalah untuk membantu penternak kambing tenusu. So masalah penternak kambing ni, dia kata makanan, kos makanan meningkat. Jadi dia perlukan satu makanan yang dapat menghasilkan susu yang kualiti dia sama macam mana kambing itu memakan makanan sedia ada. So UMK provide satu solusi pada industri penternak kambing. Okey. Yang keduanya adalah jenis yang inovasi proses. So inovasi proses ni yang berkaitan dengan saya lah. So yang ini dia lebih kepada macam mana kita nak improve satu proses. So macam saya punya, saya buat dekat company kecil je, company mikro, company kampung, tapi sales dia sebulan kalau sebelum PKP tu memang kita tak sangka lah, 100,000 lebih dan ke atas. So saya try innovate satu mesin untuk bantu mempercepatkan proses dia. So yang tu grant lebih kepada inovasi proses lah. Okay. So sebelum kita mohon, sebelum kita approach company, kita kena tahu dululah company ni jenis apa. So berdasarkan kepada garis panduan PPRN, saya rasa dalam slide tu saya ada sediakan dalam saya punya Google Drive. Dalam garis panduan tu dia ada klasifikasikan jenis-jenis company. So company ni dia ada mikro, kecil, sederhana dan besar. Okay. So dia juga diklasifikasikan based on sektor lah, pembuatan, perkhidmatan, pertanian, pembinaan, pelombongan dan sebagainya lah. Jadi sebelum kita mohon, sebelum kita approve satu company, sebelum kita visit satu company, at least kita dah ada dalam minda kita, okay, kita nak tengok company yang kategori macam ni. Sebab dia ada pro dengan kontra dia. Kalau company kecil ni kita mudah nak berhubung, mudah nak dapatkan maklumat. Tapi kalau company besar, dia punya stage label itu lagi banyak lah. Kita kena berhubung dengan orang ni, untuk dapatkan maklumat-maklumat. Sebab apa? Sebab bila kita nak mohon grant tu, kita perlukan maklumat-maklumat tu. Kita kena sediakan maklumat. Jadi kalau company mikro, pada saya mudah lah. Saya jumpa bos dia dan kita boleh dapat semua sekali. Tapi kalau company yang sederhana, besar ni, kita jumpa bos, nanti bos hantar ke in-charge yang lain dan seterusnya. So dia punya label of berurusan tu semakin panjang lah. Ya, itu pandangan saya lah. Mungkin orang lain pandangan dia berbeza. Okey. So selain daripada klasifikasi company, kita kena tahu juga pembagian sumbangan ni, grant ni. Okey. So untuk grant PPRN ni, dia ada sumbangan syarikat, dia ada sumbangan daripada KPT untuk satu projek tersebut. Kalau company mikro, sumbangan syarikat sebanyak 10%, sumbangan PPRN sebanyak 90%. So kenapa yang pada phase yang lepas saya pergi ke company mikro, sebab kita senang nak pancing dia supaya minat nak mohon PPRN tu. Sebab dia sumbang 10% saja. Tapi kalau company besar dia nak sumbang 70%. So biasanya company ni bila dia invest, dia pasti nak ROI dia. Maksudnya dia pasti nak yang solusi yang kita provide tu betul-betul menghasilkan return on investment dia lah. Okay. So jadi company mikro sumbang 10%, company itu sumbang 10%, KPT sumbang 90%. Kalau kecil, syarikat sumbang 30%, KPT sumbang 70% dan seterusnya lah. So dan dalam garis panduan PPRN itu juga dia dinyatakan nilai maksimum grant. Kalau company mikro dia maksimum 50,000 dan dia punya tempoh projek itu hanya 6 bulan. Tapi kalau company kecil dan seterusnya hingga besar, tempoh projek itu adalah untuk tempoh setahun. So dia ada beza lah. Okay. So jadi sebelum kita approach company, kita kena ada maklumat-maklumat ni lah supaya bila kita jumpa company, kita dapatkan maklumat, kemudian kita cuba promote PPRN, kita tahu nak bercerita. Okey.
So ini adalah pecahan kos projek. So setiap projek itu dia ada pecahan kos dia. Kalau kos projek less than 100,000, 70% bagi kos pembangunan projek. Maksudnya kalau kita, let's say kita dah approve satu company dan kita dah nampak dia punya penyelesaian dia, kita ada solusi dia, let's say macam saya nampak cara nak improve company tersebut, saya sedikit innovate satu mesin dan saya cuba roughly kira bajet dia. So based on that budget, kita dah boleh tahulah mesin tu, kos untuk mesin tu seharusnya berapa. Kalau macam contoh macam saya yang saya mohon 30,000. Jadi mesin tu mesti dalam untuk dapatkan mesin tu mesti bawah 21,000 lah, sebab kos untuk mesin tu cuma 70% saja. Maksudnya yang selebih itu adalah 20% tu kita punya gaji, 5% tu adalah untuk UTSM lah. Okay. So kalau untuk kos projek lebih daripada 100,000, ada dinyatakan lah. Maksudnya 25,000 bagi kos pembayaran profesional, 5,000 bagi kos pengurusan projek, dan peruntukan sebagainya ini kita boleh baca lah dan fahamkan. Okay. So company apa yang eligible untuk memohon grant PPRN ini? So ini pun penting sebab bila kita approve company, kita kena dapatkan maklumat company tersebut. Maksudnya bila kita melawat tu, inilah antara perkara yang kita kena tanya, berdaftar dengan SSM ataupun tidak, berapa jualan tahunan. So ini yang kita kena tanya pada company itu. Ada register ke tak dengan agensi yang menilai prestasi. Contohnya mesti SME, PUNB, MTDC, SIRIM, MARA, MDEC, MITES dan agensi-agensi yang lain lah. So macam contoh saya punya company yang saya pilih tu, dia tak berdaftar dengan semua agensi ni, tapi dia ada register dengan agensi yang lain. Sebab company yang saya pilih tu dia buat kompang, jadi dia register dengan Yayasan Warisan Johor. So dia ada register juga dengan Krab Tangan Malaysia. Jadi dari situ dia melepaslah syarat yang ni. So untuk jualan tahunan, ini penting juga sebab ini antara yang dinilai. Untuk jualan tahunan ni penilaian dia adalah berdasarkan kepada akaun semasa, syarikat. So dinilai daripada situ. Maksudnya dia akan lihat sama ada dalam akaun tu ada tak 100,000 dalam setahun tu dia punya jualan. Okey. So kemudian ada premis dia akan berdaftar pemilikan majoriti warga Malaysia, syarikat mesti operasi sekurang-kurangnya 1 tahun, produk telah berada di pasaran setahun. Dan masa taklimat itu tadi dia kata antara perkara penting, dia kata produk tu mesti ada brand. Tapi kalau ikut pengalaman saya produk tak ada brand. Dia cuma kompang Johor je. Cuma dia ada nama company lah. Tapi dia tak ada brand. So far alhamdulillah boleh diterima. Okey. So seterusnya kita akan tengok proses permohonan. Ini apa yang saya lalui lah. So saya start dengan visit industri. Saya pergi ke kilang. Maksudnya, tapi sebelum saya nak visit industri tu saya dah buat selection dulu lah. Company yang macam mana saya nak pergi. Nak pergi yang mikro ke, nak pergi yang kecil ke, sederhana ataupun besar. So sebab dalam minda saya beranggapan kalau company besar, company tu kena sumbang sampai 70%, mungkin sukar kita nak approach dia, nak bagi dia minat nak mohon PPRN. Kalau mikro dengan kecil mungkin mudah. Sebab sumbangan dia sedikit. Jadi boleh sumbang sedikit, tentulah dia lebih berminat, mudah berminat dengan grant PPRN ni. Tapi itu pandangan saya lah. Mungkin sahabat-sahabat lain ada pandangan yang lain. Okay. So sebelum saya visit tu memang saya dah tentukan dulu lah kategori company macam mana saya nak pergi. Okay. So first, kalau pengalaman saya sebelum saya dapat grant ni, saya pergi satu company buat perencah ke serbuk. Saya pergi dengan dengan kita punya dekan lah. Itu saya pergi ke satu company Suko. Kalau sahabat-sahabat pernah gunakan perencah segera Suko, so itulah company yang saya pergi. So first saya pergi itu
Saya pergi company tu, saya bila pergi company tu memang saya akan cuba dapatkan maklumat tadi. Sales dia setahun berapa. Kalau tak, kita tak tanya setahun, saya tanya sebulan berapa jual, berapa unit dia jual. Kemudian berapa harga dijual, sebab kita nak tahu anggaran dia punya revenue per year dia kan. So kita nak tahu total sales setahun dia. Jadi itulah saya tanya sebulan jual berapa harga dijual dan sebagainya. So maklumat-maklumat itu penting untuk kita tahu company ini layak ke tak mohon grant PPRN. So setelah berbincang, bercerita, bertanya tentang company itu, lepas tu baru kita tanya masalah dia. So masa saya pergi company Suko, tu dia ceritalah antara masalah dia adalah untuk menjadikan serbuk lada, serbuk kunyit dan sebagainya, serbuk ketumbar dan sebagainya. So dia ada masalah kat situ. Tapi berdasarkan kepada pemerhatian saya, masalah itu boleh diselesaikan, tapi dia punya kerja itu agak rumit lah, susah. So mungkin antara 50-50 lah, saya mampu buat dengan saya tak mampu buat. So bila saya berfikir macam, tapi masa tu saya dah promote jugalah, saya dah bertanya dengan company tu berminat tak dengan PPRN, tapi saya tak teruskan lah. Sebab apa, saya beranggapan problem ada, tapi solusi tu macam susah sikit. So saya cari company lain pula. So saya pergi lagi satu company, company Sinar Berhad, tapi yang tu dia saya tengok macam susah nak dapat kerjasama. Kemudian saya cari lagi satu company, dan yang terakhir tu company yang membuat kompang dan jido di Parit Sumatera Barat Raja lah. So yang itu dia mudah sikit, sebab saya kenal dengan owner tu, jadi kita punya hubungan pun rapat, so kita boleh dapatkan maklumat-maklumat tu dengan mudah, dengan pantas dan dengan mudah. So bila saya tengok masalah dia dan saya nampak cara nak menyelesaikan dia, saya confident saya boleh selesaikan. Lepas tu saya isilah borang PPRN. So sekarang ni permohonan PPRN dia perlu diisi di e-PPRN. Tapi sebelum kita isi ke e-PPRN, kita boleh isi ke yang manual lah, ke dalam borang Words tu. Sebab apa? Sebab bila dia buka permohonan grant PPRN ni, tempoh masa dia singkat. Jadi kalau kita dah isi dengan awal, bila dia buka tu kita boleh copy paste sajalah daripada form yang kita telah isikan. So dia lagi membantu kita lah supaya tak terlepas tarikh yang tarikh due dia. So apa yang saya buat, saya isi dulu dalam form biasa dia. Kemudian baru saya register di bila dia buka, saya register di e-PPRN, dan setelah saya register di e-PPRN, kemudian pihak UTSM akan tetapkan masa dia untuk presentation, dan setelah present di UTSM, kemudian dia ada screening proses, dia ada pre-screening, dia ada screening, kemudian terpilih baru dipanggil untuk present ke KPT, dan setelah saya present di KPT, dia akan buat solicited lah. So dia, kalau masa saya tu dia panggil 25, solicited 7, dan dia masuk ke musyarat JK pengurusan dana PPRN lah. Okey. So sekarang saya nak tunjukkan okey. So masa visit, macam saya cerita tadi dah, visit industri, apa yang perlu kita dapatkan, pertamanya sale per month dia, price per unit dia. Kemudian kita tanya dia ada register SSM tak, register dengan related government agency ke tak, ada brand ke tak, so berapa jenis produk yang dikeluarkan, pernah terima grant atau tidak. Sebab company ni kalau dia pernah terima grant, maksudnya sebelum ni dia pernah di-evaluate oleh agensi yang lain lah. So maksudnya dia satu company yang berpotensi. So sebab tu kita kena tanya, pernah terima grant, pernah terima bantuan daripada government ataupun tak. So itu penting lah. Okay. Kemudian kita identify problem. So kita nak kenal pasti problem apa, proses ke, dia nak produk ke. Kemudian idea and solutions,
kemudian dah dapat maklumat-maklumat ni, barulah kita promote PPRN grant. So bila kita nak promote ni, kita boleh ceritakan tadi lah, yang berkaitan dengan pembahagian sumbangan tadi. Maksudnya kalau mesin yang kita maksudnya kalau solusi dia memerlukan mesin yang berharga 20,000, dia hanya bayar mungkin dalam 2,000 saja. Macam itulah. So itu yang apa yang saya ceritakan pada company yang saya visit. Okey. So ini contoh grant PPRN berbentuk dalam MS Word. So kalau saya isi dulu grant manual ni. Saya isi apa? Saya isi dekat problem background, objective, proposed solution detail, risk assessment, expected deliverable, expected impacts dan business model canvas. Ini yang saya buat dulu. Sebab nanti bila grant PPRN buka tu, kalau ini baru kita nak buat, tak sempat. Jadi saya buat dulu. Saya dah buat, saya dah prepare, dah siapkan. So bila grant PPRN buka, so saya just copy paste, masukkan je lah. So grant ni saya ada sediakan dalam saya punya drive. Form ni saya ada sediakan dalam saya punya drive. Tuan-tuan boleh ambil di situ lah. Okay. Okay. So seterusnya bila grant PPRN dibuka, kita kena register di ePPRN. So dia kena register dekat ePPRN. Siapa yang kena register? Pertamanya head researcher kena register. Keduanya members dalam kita punya group tu pun kena register juga. Dan industri syarikat tu pun kena register. Kalau macam saya yang lepas, saya dah register, kemudian member dah register, kemudian saya duduk tunggu, tak settle. Kenapa incomplete lagi? Rupanya industri tak register lagi. Sampailah date tu dah penghujung, industri tak register lagi. Dan bila saya semak, industri tak register. So sebenarnya kita kena industri kena register juga. So macam kes saya, industri tu tak sempat nak register, jadi saya yang registerkan. So semua password apa semua yang saya tahu, jadi mudah. Urusan tu lagi mudah. Sebab kalau kita mengharapkan orang industri ni, kalau yang educated, okey. Kalau owner industri tu educated, okey. Kalau owner industri tu tak educated, dia tak tahu cara nak mengisi banyak benda, dia tak tahu. So lebih baik kita yang isikan lah. Okay. So itu dekat ePPRN. So apa konten dalam ePPRN tu, dia adalah sama seperti mana form manual dalam bentuk words tadi. Dia lebih kurang saja. Cuma dalam words tu dia lagi banyak berbanding dalam ePPRN. So ePPRN ni dia lagi simple. Okay. Okay. So seterusnya bila kita dah hantar, dia akan di-evaluate lah. So siapa yang evaluate? Pertamanya daripada pihak kalau yang lepas ICC lah. Tapi sekarang daripada Oryx. So internet evaluation ni daripada UTSM lah. Kemudian dia ada pre-screening evaluation, screening evaluation, presentation evaluation dan technical evaluation. So apa yang dikomen pada setiap evaluation tu, saya ada sediakan dalam saya punya Google Drive. So kalau sahabat-sahabat nak isi form tu, cuba tengok apa yang dinilai. So based on apa yang dinilai tu, nanti kita dapat idea lah apa yang perlu kita sediakan. Okay. Okay, so ini saya punya masalah yang saya presentkan di KPT. Saya punya adalah berkaitan dengan compound. So masalah dia masalah dia adalah untuk potong kayu ni menjadi bulat. Jadi bila kita nak cerita di KPT tu, kita kena sebaik-baiknya kita kena ada nilai-nilai. Pada saya kena ada nilai-nilai supaya kita dapat tunjukkan sebelum dengan selepas macam mana. Kalau sebelum dia perlu memastikan produk tu sebanyak 30 minit, selepas ada produk yang kita ataupun selepas ada solusi yang kita sediakan tu, efek dia macam mana. So itu yang saya presentkan lah, supaya panel penilai tu dia lebih tertarik, lebih faham. Sebab kalau
grant PPRN ni antara panel penilai tu dia tak silap saya background dia engineering. So jadi kita kena tunjukkan nilai-nilai lah. Ini untuk proses Ini untuk proses. So apa masalah company yang saya propose tu, dia nak potong kayu menjadi bulat. Jadi saya propose satu alat. So saya propose satu alat yang saya telah desainkan. So dalam proposal saya memang saya masukkan alat ni supaya bila panel tengok dia faham saya punya masalah, kemudian dia nampak macam mana cara nak selesaikan. So itu saya punya strategi lah. Sebelum saya hantar tu memang saya siapkan dulu saya punya technical drawing ni. Saya dah buatkan. Supaya apa? Supaya bila panel tengok, dia nampak masalah dan dia nampak macam mana nak selesaikan. Maksudnya dia nampak saya ada idea lah. Okay. So selain tu antara perkara penting yang perlu sebelum kita mohon tu, kita kena pastikan kalau macam saya contoh mesin, saya tak gunakan term yang biasa. Kalau orang pakai term biasa mungkin dia kata ini drill machine. Tapi saya tak cakap drill machine. Sebab kalau drill machine ada kat market. So bila ada kat market, PPRN akan reject. Panel akan reject lah sebab dia ada kat market. Sebab tujuan grant tadi dia nak suruh kita innovate something. So kalau benda dah ada kat market, tak perlulah dia kata tak perlulah apply grant PPRN, memang dia reject. Jadi kat situ kita kena jaga dengan kita punya terms. Kita punya terms masa apply grant PPRN ni. Contoh macam saya punya, kalau nak mudah mungkin kita boleh kata ini mesin drill. Memang konsep dia guna mesin drill, tapi saya ubah sikit, saya guna hole cutting hole cutting saw punya konsep. Mata pakai hole cutting saw, tapi body structure engine dengan dia punya motor tu sama macam mesin drilling lah. Cuma kat sini saya provide hole cutting saw untuk yang sesuai untuk potong kayu dengan design meja dia. So kat sini ada design meja je lah. Apa benda yang baru? Design meja dengan mata pemotong. Yang lain tu adalah drill machine. Tapi drill machine yang power dia tinggi lah. Jadi kalau saya pakai term drill machine memang confirm dah kena reject. Ataupun sebelum ni sebenarnya projek ni company itu dikata dia sebelum ni ada kawan saya yang lain daripada FKMP pernah juga apply grant PPRN ni, tapi masa tu dia guna term lead machine. So lead machine ni satu term yang ada kat pasaran. So memang dia kena reject lah disebabkan dia punya komen tu mesin ada di pasaran. So dia tak layak mohon PPRN lah. Okay. So bila saya buat tu memang saya tak gunakan term-terms yang normal lah. Okay. So ini saya punya proposal. Maksudnya saya dapat tunjukkan idea saya supaya panel tertarik lah. So kemudian apa lagi yang kita sediakan? Dia punya project cost. So okay, project cost lebih kurang sama macam kita rancang, tapi kita kena hati-hati lah. Sebab macam saya ni dekat bot 35 ni saya beli electrical motor yang harganya cuma 2,000. So rasa yang ni jangan buat macam ni. Sebab kalau bot 35 ni dia rasa proses dia lagi proses dia lagi lebih baik kita beli barang yang material supply. Contoh macam itulah, kita letak electrical motor ni pada material supply. Jangan letak pada bot 35. So kita kena sediakan dia punya project timelines. Macam saya bulan kedua saya akan kumpulkan dia punya spec machines. Kemudian dengan timeline yang lain lah. So ini expected deliverable, apa yang kita jangkakan kita akan bagi pada company, dan berdasarkan perbincangan dengan company dengan amount yang saya mohon, dengan amount yang dia kena bayar, kita presentkan apa yang kita akan bagi. So dia setuju dan kita proceed lah.
So expected impacts ini antara yang saya presentkan lah di KPT. Okey, so itu sajalah sesi perkongsian saya. Kalau nak tengok borang apa yang saya isi, saya ada bagikan dalam drive tadi. So sahabat-sahabat boleh tengok di sana lah. Saya rasa bila baca tu lebih mudah dipaham. Okey, so itu sajalah daripada saya perkongsian pagi ini untuk grant PPRN. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cik Abdullah atas perkongsian tersebut. Banyak maklumat yang mungkin sebelum ni kita tak tahu. Jadi dengan perkongsian ini mungkin kita boleh dapat gambaran apakah perkara-perkara yang perlu dilalui dan proses-proses untuk permohonan PPRN ni. Jadi kita buka kepada sesi soal jawab. Kita tengok ke dalam chat ni. Tengok kat atas. Mana nak tanya dulu ni. Okey, Dr. Hazli ni pun dia tanya, berdasarkan pengalaman Cik sendiri, setahun projek kalau dalam ini 6 bulan kan, cukup tak masa untuk memenuhi keperluan geran ni? Okey, dia sebab KPT dah tetapkan kalau company mikro maksimum 60,000, timeline dia adalah cuma untuk 6 bulan. So itu memang dia dah tetapkan. Jadi cukup tak cukup memang kita kena kejar jugalah dalam masa tempoh 6 bulan. Kalau company kecil, dia bagi setahun. Kecil, sederhana dan besar dia bagi setahun. Jadi kalau company mikro memang itulah challenge dia. Dalam masa 6 bulan kita kena siapkan. Tapi macam saya nak buat mesin. So idea dah ada. Kemudian sebelum saya apply tu pun saya dah tanya fabrikator agak-agak berapa kos dia dan sebagainya. Mula memang saya ingat saya nak buat sendiri, tapi bila saya tengok dekat bengkel, saya rasa saya tak mampu sebab dia melibatkan penggunaan steel yang berat dan sebagainya. Memang saya perlu ada orang yang membuatkan. Jadi bila ada orang yang membuatkan, kalau kita nak minta tolong dengan staff sedia ada, saya rasa macam sukar. Baik saya pergi ke fabrikator. Itu saya punya perancangan lah untuk supaya saya dapat meet dalam tempoh 6 bulan tu. Dia boleh tambah ada extend, katakan extend 3 bulan ke. Biasa kalau geran-geran lain tu boleh extend kan? Yang tu saya tak pasti Haji. Sebab kalau yang dulu PPRN yang awal dulu rasa boleh. Tapi PPRN yang 2.0 ni saya tak pasti. Ini sebab saya first time dapat PPRN 2.0 ni. Kalau PPRN yang lama tu boleh. Kebiasaannya pun dia adalah extend at least paling tidak 3 bulan ke. Dalam Tiongkok tu extend 6 bulan. FRJF pun ada lagi extend kan. Tapi sebab masa taklimat dulu, sebab dia bagi reason kita bekerja dengan industri, kita kena kejar masa. Okay. So maknanya dalam keadaan macam ni, kita tak boleh bermula daripada kosong lah. Kalau kita deal dengan industri tu, kan, kita deal dengan industri, kita tak boleh tunggu mula daripada kosong. Maknanya semasa kita deal dengan ini, kita dah ada design dia, dah ada kita dah survey dulu apa benda yang keperluan bagi bila katakan dapat tu memang cukup 6 bulan tu memang dah boleh siapkan. Sekarang kadang-kadang setengah orang tu kalau macam Tiongkok kan dia setahun, dia submit je proposal. Kan? Padahal benda tu tak ada lagi. Itu macam bahaya tu kalau PPRN tu. Kan? Maknanya dia dengan industri tu dalam keadaan dia pun dah ada at least ada paling tidak 40% ke 30% ke dah settle tu kan. Kalau yang saya punya ni, saya company micro tu masa saya nak mohon PPRN, maksudnya bila dah deal, dah tahu masalah, kemudian saya dah ceritakan idea saya nak buat apa, itu idea je. Idea maksudnya saya tunjukkan mesin ni, nanti kita akan buat macam ni. Kemudian company kata setuju, okey, dan baru saya apply
EPPRN tu lah. Tapi sebelum tu saya dah lukiskan dahulu lah. Maksudnya kerja lebih dia adalah, kalau macam saya, kerja lebih dia adalah saya dah sediakan technical drawing tu. Tapi technical drawing tu sebenarnya dia macam apa, tak detail lagi tu sebenarnya. Sebenarnya kalau nak buat ikut technical drawing tu memang tak jadi mesin dia. Saya cuma dapat tunjukkan gambar saja supaya dapat yakinkan panel tu lah. Maksudnya kita buat, kalau nak buat betul-betul memang kita perlukan dia punya dimension yang betul dan sebagainya. Tapi sebab kita nak apply, kita pun tak tahu lagi dalam kepala ni fikir buat apa nak buat sampai detail, sedangkan kita tak tahu kita dapat ke tak grant tu. Jadi apa yang saya buat, saya cuma tunjukkan gambar je tu. Gambar tu sebenarnya kalau tengok betul-betul memang tak boleh pakai ni. Memang tak boleh pakai lah. Kalau nak buat pakai ikut technical drawing tu memang tak boleh pakai. Tapi kita dapat tunjukkan macam mana konsep dia itulah. So itu buat dalam sehari dah siap tu. Maaf Cik, nak tanya sikit gitu. Maksudnya bila kita deal dengan industri tu, kita dah siap berbincang lah dengan industri tu, dia punya solution. Baru kita apply PPRN. Kalau pandangan saya, sebab PPRN buka masa tempoh dia singkat dalam 2 minggu macam tu. Jadi apa saya buat, saya pergi industri dulu, saya cari masalah dia orang, kemudian saya dah bincang dengan industri tu, masalah ni kita boleh selesaikan dengan gunakan kaedah ni. So saya tunjukkan dia punya penyelesaian masalah dia. Itu tak detail lah, maksudnya kita bagi idea. Nak selesaikan masalah itu, idea dia macam ni. Dan kalau dia berminat, barulah kita minta maklumat dia punya CJ SSM dia dan sebagainya lah. Dan kita dah standby-kan dengan kita punya proposal dengan maklumat berkaitan dengan company dia. Jadi bila PPRN tu buka, saya just copy paste dengan masuk hantar je lah. So dalam masa 1 hari dah selesai dah. Dia perlukan LOI tak? Ke tak perlu? Masa nak hantar tu dia ada surat sokongan daripada syarikat. Surat sokongan yang syarikat nak lah. Kemudian bila dah layak tu baru nanti dia minta KPT minta kita buat MOA dan sebagainya lah. Tanya sikit. Ya. Sila. Ya, Bos. Yang sebelum ni memang saya berpengalaman 2018 lah pernah dapat PPRN kan. Waktu tu tak adalah kena buat bisnes canvas model kan. Bisnes model canvas. Tapi sekarang ni nampak dalam senarai semak tu macam ada BMC tu ada kan. Bisnes canvas model. Daripada ICC ada buat guide ke untuk macam mana kaedah nak isi BMC tu? Tidaklah. Tak ada, saya mentam je tu. Jadi saya tengok kat Google macam mana orang buat, jadi saya cuba buat lah. Kalau satu keperluan untuk BMC ni banyak guna sebenarnya. Mungkin PDPP boleh take note kot. Nanti kita boleh buat satu sesi ke kan, jemput pakar-pakar daripada ni kita jemput STU kita pun pakar sebenarnya BMC. Untuk buat satu sesi macam mana nak create BMC tu, bagus juga tu. Dia ilmu baru tu. Saya belajar kat Google je, saya buat. Yalah, dia tanya Google tapi nak dia isi dalam dia punya kotak-kotak tu kena faham. Yalah. Kan? Saya ada bagi contoh BMC yang saya buat tu lah. Di BMC Business Model Canvas ni hanya company yang tak diaudit, company yang tak ada register dengan mana-mana agensi lah. So dia ada listkan agensi-agensi tu, kalau tengok tadi. Tapi macam contoh company saya, dia tak register dengan tu. Jadi first saya buat sekali Business Model Canvas dia. Company perlu ada company profile ke? Company profile tak perlu. Dia yang penting dia ada current account statement company. Sebab dia nak tengok 100,000 tu. Tapi macam company yang saya approach ni, yang saya apply ni, company saya dia ada masalah sales, sebab sales dia drop bila buat PKP tu. So tahun 2020 tak sampai 100,000, tahun 2021 yang dalam current account dia pun tak sampai 100,000. Jadi apa yang saya buat, mula saya dah give up juga sebab kita dah approach, kita dah fikir tu.
bila tengok akaun, bila kita tanya dia memang dia kata 100,000 lebih. Tapi bila kita tengok akaun dia tak sampai 100,000. So kita macam fed up jugalah, kita macam rasa tertipu. Tapi lepas tu saya cuba korek lagi kat mana dia jual, dengan siapa dia jual. Rupanya dia ada jual dekat Shopee, dekat Lazada. Lepas tu bila dekat Shopee, Lazada tu bila saya tengok dia ada Shopee account. Dekat Shopee account tu dia ada detailkan dia punya sales dia. So saya hantar sekali dengan Shopee account company tu. Sebab Shopee account company tu dia punya sales sebulan dapat 9,000 average lah. Untuk tempoh yang saya bagi tu dia average dia 9,000. Jadi kalau setahun lebih 100,000. Jadi kalau based on comment panel tu, dia tak tengok current account company, tapi dia tengok Shopee account. Shopee account dia dapat 100,000. Tapi current account company tak dapat 100,000 sebab bila dia buat Shopee, bila dia jual dalam Shopee tu, yelah dia pun tak terfikir. So duit semua masuk ke saving account dia. Jadi duit tak masuk ke current account company. Dia duit masuk ke saving account dia. Tapi disebabkan dalam Shopee account tu dia listkan secara detail dia punya jualan. So saya tengok dalam panel punya komen tu dia refer pada Shopee account. Maksudnya saya lepas untuk syarat 100,000 tu bukan based on current account kami, tapi dia based on Shopee account. Sebab Shopee account tu dapat menunjukkan yang company tu juga ada potensi untuk berkembang lah. So dia boleh tengok sales dia setiap bulan semakin lama semakin meningkat dan sebagainya. Yalah, tadi je lah. Ya. Once kita punya design tu dah macam di realize-kan lah dengan product base. Jadi macam IP tu, macam sekarang macam IP ni masih kita boleh daftar bawah ICT, bawah kita ke ataupun memang hub industri ke ataupun hub KPT? Yang tu saya tak pasti bos. Belum tanya lagi. Sebab kita ada produk, saya rasa kita boleh patentkan. Cuma hak tu hak siapa? Saya rasa hak sebab duit daripada KPT. Kalau takut kelas dalam tu, dalam panduan tu dinyatakan hak siapa nanti kan? Yang tu sebab saya bajet tak daripada pasti. KPT kan? Okay. Okey, ada lagi dalam ni daripada Cik Bakhriza Talib ni. Saya nak tanya, ada syarat yang mesti dipatuhi bagi kadar gaji profesional seperti RA dan sebagainya atau boleh dirunding? Ada tertaluk pada gaji minimum. Macam mana tu? Yang tu saya tak tahu je, tak ada maklumat. Sebab yang bayar profesional tu dia macam ni, kita apply grant tu 25% tu adalah bayaran untuk kita. So kalau kita mohon 100,000, 25,000 adalah untuk researcher. So maksudnya gaji kita adalah yang tu. Lepas tu 4% dibayar ke UTHM. Maksudnya bila kita mohon grant ni, kalau 100,000, 30,000 tu memang dah hangus lah. Tak boleh guna untuk hasilkan penyelesaian kat industri tu. Maksudnya 30,000 tu, 25,000 gaji kita, 5,000 untuk UTHM. Jadi untuk penyelesaian tu cuma 70,000 je. So yang berkaitan dengan proporsional dan sebagainya tu, saya rasa itu kita letak je dalam bajet. Tapi dia dalam anggaran tu lah, 25% tu. Maknanya 25% tu kepada researcher lah. Ya, kepada researcher. Dan juga bayaran researcher tu lah. So kalau researcher nak pakai itu, nak pakai ni, pakai drafter ke apa, so duit tu lah. Yang saya faham lah. Untuk saya punya projek tu, itu yang saya allocatekan. Maknanya memang maksimum tu 25% lah untuk researcher. Maksimum rate. Okey, ada lagi yang nak bertanya, nak berkongsi, nak bagi pandangan sebagainya, silakan. Kita buka lagi.
So kelebihan PPRN kali ni memang kita tak fight dengan mana-mana universiti kan. Yang lepas tu memang struggle. Kan satu masalah direct dengan KPT offer pada semua universiti untuk come out dengan proposal kan. Tapi kali ni kita yang deal dengan industri direct. Betul tak Dalah kan? Ya, betul. Kalau tengokkan yang sekarang ni lebih mudah lah berbanding dengan dulu. Kalau dulu company present dia punya masalah, kemudian kita kena compete dengan mana-mana universiti. Compete dengan mana-mana. So kalau yang lepas tu siapa yang dapat tu memang cermelang lah pada saya. Kalau sekarang ni mudah aje. Kita pergi company, kita dah tahu solution dia dan kita hantar ke PPRN. Cuma itulah company kena follow, kena fulfill minimum requirement tu lah kan. Kena fulfill requirement tu lah. Sebab ramai yang beranggapan bila PPRN ni dia lebih menjurus kepada bidang mekanikal dan mesin kan. So mungkin tak nampak bidang-bidang lain ke macam JSM ke, IT ke, JKA ke, awam ke. Sebenarnya ada yang lepas electrical pun ada Haji. Ya. Ada. Tapi yang orang kata yang majoritinya, yang banyaknya majoriti banyak pada mechanical. Cumanya mungkin lepas ini di antara KPI focus group ke, boleh di samping dia dia deal dengan industri, dia boleh propose untuk PPRN ni kan. Betul. Bukan maknanya dia visit gitu saja, dia mesti at least ada peluang untuk mohon PPRN. Okey, digunakan itu sebagai platform untuk untuk dapatkan grant tu. Cumanya kena, maknanya inisiatif kepada staff tu sendiri. Okey, nak muka langkah pertama tu, okey, dia kena pasti industri mana yang ada relevan dengan bidang masing-masing lah. Okey, saya buka kepada yang lain, masih lagi boleh ni. Boleh ada yang nak tanya? Okey. Ada lagi tak? Jika projek PPRN ini tidak sempat disiapkan dalam tempoh berkenaan, adakah syaratnya boleh lanjut? Dibolehkan. Ini tadi dah jawab kan? Kalau tak boleh siap. Okay, satu lagi, sepanjang pengalaman Cik sendiri, apa cabaran atau halangan yang paling besar yang boleh menyebabkan kelewatan untuk siapkan projek ikut jadual? Cabaran. Dia banyak step tu kan? Sebab dia banyak step tu, kan kadang-kadang dia punya evaluation tu macam-macam. Kadang-kadang researcher pun give up. Lepas tu benda-benda macam itu tu. Okey, boleh tolong share apa cabaran? Kalau tengok soalan tadi, dia cabaran nak siapkan projek PPRN tu. Tuan Haji. Tapi saya tak masuk lagi stage siapkan projek tu. Saya baru sampai stage offer saja. Okey, kalau PPRN yang sebelum ni macam mana? PPRN sebelum ni, saya pernah mohon PPRN. Kalau cerita yang lama lah, PPRN yang awal dulu, company present masalah dan kita masuk. Saya punya PPRN yang banyak tu, itu adalah daripada kawan-kawan saya, bukan saya punya. Yang saya apply semua tak dapat. Sebab tu saya kata tadi, siapa yang dapat dulu memang cemerlang. Sebab dia ada idea, dia boleh presentkan dan orang nak beli dia punya idea. So sekarang, kalau yang sekarang ni, kita tak compete. Kita bagi idea, company setuju dan kita proses. So lagi mudah. Kalau dulu kita kena jual idea itu, kita kena bagi yakin dengan company yakin dengan kita punya idea, baru dia select kita. So yang lepas saya try, tak pernah berjaya. Tapi sebab saya pergi dalam group research yang sama, saya pergi 3 orang, jadi setiap seorang mohon 4. So saya tak dapat, tapi 2 kawan saya yang lain dapat. Jadi nama saya masuk sekali dalam tu. Ji, saya boleh share sikit lagi pengalaman lepas ni. Ni antara Cik Mahmud pada ni kan, Cik Mahmud pada antara orang yang lama lah dengan PPRN ni sebenarnya. Okey, so antara cabaran halangan sebenarnya bila produk base ni itulah. Once kita kata produk kita dah siap, kita dah hantar ke industri kan. Industri pun test. Bila test dia ada 2-3 yang dah tak puas hati. Jadi yalah itu antaranya kena fine tune balik, ada skill buat adjustment. Jadi itulah masa-masa kita akan jadi direct kat situ tau. Kita dah kerja nak tutup grant. Kan? Tapi waktu itulah ada antara yang kita terpaksa
their cost tertentu lah. Kan? Ini Encik Mahmud pada tu boleh support kau tu sebenarnya pengalaman lepas kan. Jangan. Yang bila produk dah siap, kita hantar, industri tak ada 2-3 item tak puas hati kan. Kena buat fine tune balik, kan, tambah baik sikit kan. Sedangkan masa dah due lah, kita nak kena tutup grant. Okey, dia sokong macam ni saya rasa mana-mana grant, apa nama grant, memang kita punya masalah kita adalah bila kita berurusan lah dengan pihak industri ni. Kan? Dengar Okay, dengar. Okay. Jadi bila kita berurusan dengan pihak industri ni, antara kekangan ni adalah bila kita tetapkan tempoh tertentu untuk dia orang buat testing dan sebagainya, benda tu di luar kawalan. Kan? Pasal dia pun niaga apa semua, berurusan dengan pihak luar, outstation sana sini apa semua. Jadi memang itulah dia punya kerja dia. Jadi memang kita kena follow up lah dengan betul-betul dengan pihak industri ni supaya dia ada timeline yang sepatutnya dia kena buat. Jadi macam saya sendiri berlakulah benda tu, bila berlaku kelewatan, jadi dia akan menjejaskan kita punya tempoh masa yang telah ditetapkan untuk grant tersebut. Jadi memang di peringkat kita pula, bila dah berlaku kelewatan, kitalah yang kena mohon pelanjutan dengan memberi justifikasi tertentu lah. Dia menjejaskan juga sebenarnya. Bila dia berlaku kelewatan, maka baru kita kena teruskan, kita kena siapkan jugalah. Kita kena bentangkan pada pihak pengurusan universiti apa sebab dia apa semua. Barulah mereka membenarkanlah atas sebab-sebab tertentu. Tetapi kita kena, pasal kita ada teamwork kan. Pasal grant PPRN ni kita ada teamwork. Jadi bila ada teamwork ni, ahli-ahli kita lah yang akan sama-sama kerjasama untuk mengingatkan tentang dia punya, pasal grant ni dia punya laporan progres yang kita kena hantar. Kita menggunakan peruntukan yang telah diberikan dan dia punya ratusan lah untuk capai kepada minimum. Memang kita kena belanjakan mengikut kadar yang telah ditetapkan. Tapi itulah, bila kita berurusan dengan pihak industri ni, antara cabaran dia kekangan masa dan juga tempoh yang telah ditetapkan. Kita kena buat kelanjutan jika sekiranya tidak siap lah. Itu je. Okay, terima kasih Cik Mahmud. Kongsian, tambahan. Okay, ada lagi? Assalamualaikum semua. Salam. Ada sedikit soalan lah kepada yang dah selesaikan PPRN yang lepas. Jadi apa yang saya difahamkan, banyak juga rakan-rakan yang dapat grant PPRN ni akan design produk for example mesin dan sebagainya. Jadi pada pengakhirannya tu, bagaimana dia punya copyright ke patent ke dan sebagainya, macam mana ia diuruskan? Sebab bila kita nampak perkara itu berjaya, produk itu berjaya, maka produk itu mungkin akan ada take up lah daripada orang lain untuk beli. Jadi macam mana pengurusan tu, adakah sampai ke tahap tu atau kalian just siap PPRN bagi produk, settle dah? Okay, silakan Cik Abdullah. Respon. Yang tu tak ada idea sebab saya tak lalui lagi. Berkaitan dengan patent ni. Jadi maksudnya kalau itulah yang kita nampak lah daripada dulu. For example kalau macam civil kan, civil kalau dia beri servis yang mana kita tak boleh nak patentkan, is okay lah. Tapi bila kita beri produk yang boleh dipatentkan dan mungkin boleh dijual pada market yang lebih luas, maka mungkin ada kerugian sedikit di situlah. Jadi bagaimana kita nak tiekan universiti dengan industri itu supaya produk tu kalau berjaya kat dia, kita boleh ada some sort of collaboration untuk profit margin dan sebagainya, kita jual di mana-mana. Itu yang saya nampak lah ada kekurangan kat situ. Cuma saya masih belum ada grant PPRN kan, tak sempat nak handle. Okey, macam mana? Boleh kita cuba bincang ke? Okay, silakan. Boleh jawab ni.
So siapa yang boleh mencelah? Ada pengalaman? Ini tu untuk commercialization ni. Untuk pengkomersialan ke apa? Ini Mahmud, tengah cakap ni mic tak buka. Saya cakap dengan student. Sorry. Oh, okey, ingat tengah-tengah ni. Maksudnya Haji Abdullah tak ni tak ke arah macam kolaborasi dengan industri tu, kemudian kita patentkan, kemudian kita buat lagi produk tu dan seterusnya kita pasarkan dan keuntungan dibagi bersama. Sebab pada saya agak rugi bila idea daripada akademik yang pada saya sangat baik lah. Kita macam tu je. Kalau saya punya plan, pertama kita sediakan solusi pada company tadi tu. Kemudian kalau produk tu kita boleh patentkan bawah UTHM dan baru kita marketkan. Maksudnya produk tu kalau boleh dipatentkan bawah UTHM, sebab saya tak go through lagi dia punya agreement dia macam mana. Saya tak baca ni. So saya rasa boleh sebab peruntukan tu daripada UTHM, daripada KPT. So rasa universiti yang berhak ke atas patent tu. Betul. Sebab bila tim Haji settlekan isu tu, saya rasa isu tu pun ada pada company lain. Cuma mereka tak berpeluang untuk join PPRN. So bila produk tu siap, produk tu sebenarnya boleh dijual kepada industri-industri yang lain, company-company yang lain. Jadi ada satu loophole lah yang kita kena tampal lah kat situ. Itu yang kita nampak lah. Saya celah sikit boleh? Boleh. Pandangan saya lah, pandangan saya nampak untuk yang PPRN ni bagus untuk kita nak test first product lah. Ni macam Cik Dollah first design kan. Kita tak tahu dia punya functionality berfungsi secara optimum atau tak. Jadi bila industri dah pakai, once kita nampak dah berjaya, benda tu kita boleh apply untuk GPP pula, untuk komersialan dalaman. GPP memang KPI dia akan komersial. Dia dapat bangun produk. Yes. Tapi maknanya PPRI ni sebab dia punya statement memang kita one off lah teruslah pada industri. Tapi design bila kita patent bawah kita nanti, maknanya sebab GPP ketat sikit, dia kena sampai teknologi level 5 ke 6 tak tahu saya. Berapa Haji Basri lebih pengalaman ni? Tak ingat lah. GPP ni. Dia kena level tinggi tau. Maknanya produk dah dipakai. TL5 kan? Maknanya bila dah masuk PPRN, produk dah berjaya dipakai. Maknanya kita boleh claim dah level tinggi bagi GPP boleh apply untuk reproduce balik lah kan bila dah ada demand. Jadi dah boleh untuk buat marketing ni lah. Kita nampak strategi kat situ boleh lah kalau untuk di pengkomersialan akan datang. Macam satu solusi yang kita nampak lah dia punya track kan. Sebab lagi satu mungkin kalau industri yang kita bantu tu dia willing untuk go through all the manufacturing process, pattern dan sebagainya, pada pandangan saya baik juga kan. Betul. Itu yang dia. Walaupun kalau projek PPRM berjaya, dia continuity dia tu macam itulah kan. Kita dah ada link dengan industri pun kita boleh untuk next batch pula untuk market produk yang dah berjaya ni menggunakan GPP pula, baru kita fokus pada pengkomersialan. Cuma itulah kena rajin lah. Kena ada masa. Ya, betul. Benda-benda mana pun kena ada masa. Aduh, okey, terima kasih semua. Okey, ada lagi? Ada lagi nak tanya? Boleh tanya TDPP kot. TDPP sasar untuk PPRN berapa ni? KPI untuk PPD untuk PPRN. Satu jabatan satu proposal ke? Satu jabatan satu proposal. Allah, mudah-mudahan. Allah boleh ni ramai yang ada ni. Ilmu ni dengan 29 orang, 28 orang tadi ni sama bantu kot. So kita pun ada apa 15 fokus group kan. Assalamualaikum, boleh saya cakap sikit? Boleh sila. Saya tanya pendapat lah sebab saya nampak macam PPRN ni
sebenarnya memang betul lah macam Tuan Haji Masiri cakap tadi, kebanyakannya memang fokus more to mechanical. Sebab sebelum ni yang waktu dia fasa macam like company kita, apa yang listed company tu yang kita boleh propose kat dia orang tu macam like saya tengok memang memang banyak more to mechanical lah. Okay, macam IT ni macam mana ya sebenarnya macam kita nak approach kat industri, sebab macam menarik lah sebab nampak macam you just fokus untuk apa hasilkan produk ataupun dalam kes IT ni mungkin sistem lah saya agak, okay. So maksudnya nanti macam towards the end output dia ialah sistem ataupun produk. Maksudnya kita dah tak perlu fokus pada publication kan? Betul tak fahaman saya untuk PPRN ni? Betul. Kalau lepas-lepas memang PPRN tak ada pun KPI publication. So maksudnya macam memang, like bagi mereka yang tak minat menulis tu, untuk saya macam ini satu peluang untuk grant yang baik lah untuk mereka cuba kan, yang saya nampak lah. Cuma saya tak nampak bila IT ni, tak nampak industri mana yang kita boleh masuk ataupun kita boleh approach kan. Kot lah siapa-siapa yang macam like I think like most of the masyarakat sini akademik ni yang ramai yang berpengalaman ataupun ada banyak deal dengan industri yang mungkin boleh share how IT punya orang ni nak masukkan nak join PPRN ni, sebab memang saya tak nampak lagi walaupun dah Encik Abdullah dah bagi share pengalaman, tapi but I cannot see lah itu macam like macam mana IT. Saya nak respon sikit lah. Boleh Dr. Hajar Hafizah? Panjangnya, okey boleh. Saja gerau ya gini. Okey, macam ni, kita ada pelajar kita yang menjalani internship kan, praktikal di industri. Jadi sepatutnya kita kena gunakan survey ataupun maklumat yang kita dapat daripada pelajar-pelajar kita ni melalui hubungan pelajar kita yang berada di tempat industri tersebut. Benda itu memerlukan masa lah. Kalau pelajar kita ramai yang menjalani tempat tu tadi, takkanlah kita tak ada usaha daripada kita untuk mengambil peluang kan, maklumat daripada situ kan. Kalau kita nak masuk ke industri sesaja je, mungkin ambil masa, tapi kita ada pelajar kita yang menjalani praktikal, internship. Jadi kita boleh gunakan ruang yang ada tu untuk kita adakan macam tu. Ini salah satu cara lah. Mungkin ada banyak cara lain. Mungkin ada kawan-kawan kita, alumni kita yang bekerja di industri kan, yang kita nampak dia ada potensi lah untuk kita adakan kerjasama kan. Alumni boleh, pelajar kita ada buat internship. Itu cadangan saya lah. Terima kasih atas malas untuk komen cadangan. Kepada panel Haji Masiri, Haji Abdullah dan juga Mahmud, kita boleh kan reverse engineering, kita bawa kita punya research kat sini, kita tie dengan industri, kemudian kita bersama-sama mohon, rasanya possible tak? Boleh, bagi saya kan? Boleh. Konon-kononnya itu masalah industri, tapi sebenarnya kita punya research, rasanya boleh tu kita buat. Kita ada research, kita ada produk, lepas tu kita pergi pada industri, dan kebetulan industri memang guna direct apa yang kita buat. Itu mungkin boleh sedikit sebanyak menjawab soalan Dr. Hajar Hafizah, insyaAllah. Tapi kalau macam IT ni dia mesti kadang-kadang dalam industri yang tidak melibatkan, yang mungkin orang tak gunakan sistem IT itu sendiri kan. So kita boleh propose kalau kita gunakan kita boleh proposekan sistem IT yang kita buat tu kepada company-company yang bukan IT punya company lah. Tapi dia gunakan sistem yang macam tu, yang ni untuk mudahkan di sudut admin ke atau sebagainya. Boleh agak Tuan Haji, sebenarnya saya agak confused antara PPRN dan juga GPP. Sebab GPP tu macam geran pembangunan produk kan, itu pun sama juga, almost the same. Cuma yang tu dia lama sikit lah berbanding dengan PPRN ni, macam agak 6 months tu macam like short lah. Maksudnya macam memang saya nampak macam betul lah macam Haji Masih kata tadi, we have to prepare yang macam like memang you dah macam dalam 50% tu kat dalam tangan, dan 50% lagi yang untuk you nak apply for the grant kan untuk PPRN ni, sebab you kena kejar masa 6 months tu macam agak pendek lah. So sebab tu saya agak confused antara PPRN and also GPP, sebab saya nampak GPP tu mungkin lah orang IT boleh, tapi bila PPRN ni nampak macam like more to mechanical. Walaupun tadi Encik Abdullah kata dia punya scope tu sebenarnya produk ataupun proses, so macam like tak berapa ni sangat.
Okey, yang lain nak respon? Mungkin di situ ada confuse di antara PPRN dengan GPP kan. Sebenarnya tadi PPRN direct kita deal dengan company. GPP ni just kita punya idea sendiri dan daripada situ kita cuba relatekan dengan industri. Tapi dah kita cuba nanti last endingnya nanti kita cuba komersialkan GPP itu. Tetapi kalau yang PPRN ni daripada mula A to Z memang syarat dia tu dah ada kerjasama dengan industri dan memang untuk industri itu sendiri. Tapi kalau JPP ni mungkin kita boleh promote, kita boleh komersialkan ke semua tempat. Itu mana yang Dr. Syah cakap tadi. Okey, katakan daripada PPRN tu kita patentkan ke produk yang sama juga kita akan buat mohon JPP dengan ada penambahbaikan, kemudian kita komersialkan kepada industri-industri yang lain. Wallahu alam. Itu yang saya nampaklah, maknanya dari sudut pihak-pihak dengan GPP itu. Memang kedua-dua tu saya rasa GPP pun dia tak perlu kepada paper. Itu bukan KPI dia. Betul tak Mahmud? GPP tak ada paper kan? KPI dia kan? GPP memang tidak ada paper. Tapi kalau nak buat suka-suka boleh lah. Tapi tak diwajibkan. Tidak menjadikan syarat. Pasal dalam geran GPP ni, apa yang saya bentangkan baru ni, dia cuma nak tengok kita punya progres perbelanjaan kita je sebenarnya. Dan apa ni level manalah tahap kita punya pengkomersialan. Sebenarnya target GPP pengkomersialan. Itu target dia. Dan peruntukan daripada internal grant. GPP internal grant mesti tetapkan dalam 20,000 contohnya. Dan tempohnya setahun. Dia tak sama macam PPRN 6 bulan. Siap ke tak siap ke, itu bergantung kepada usaha kita lah. Itu saja. Tapi dua-dua banyak kerja kan Mahmud? Macam mana? Dua-dua banyak kerja. Sama je, dua-dua banyak kerja. Semualah tier 1 ke sama je. Memanglah ada masa. Bila once kita dapat duit, kita ada tanggungjawab lah. Memanglah. Itu je. Kan? Komitmen lah, komitmen. Komitmen je kena selesai kan. Ya, betul. Sebenarnya peluang untuk PPRN ni bukan sekadar mekanikal sajalah kan. Civil pun boleh juga. Kan. Tinggal lagi bagaimana tiap kali kita deal dengan industri. Kan, kena ada kerjasama dengan industri itu sendiri. Atau kalau DSM pun kan ke data tadi ni kan yang buat baja tu kan, itu grant apa tu? Mana kan buat baja yang kan dengan untuk buat baja kompos ke macam mana ke untuk Arnab tu? Baja ke makanan ke? Saya pun tak ingat. Makanan Arnab. Makanan kan. Itulah baru nak tanya Cik Mahmud tadi pasal GPP kan, sebab macam formulation itu belum dapat yang bagus lah, masih dalam penyelidikan. Jadi kalau kita nak buat GPP tu, nak apply grant GPP tu sesuai ke? Sebab dia masih dalam research kan. Kalau macam pembangunan produk tu, maksudnya produk tu kita dah nak membangunkan produk tu, maksudnya formulation tu kita dah kena siap ada lah, kena dapat lah. Ke macam mana? Cek TRL doktor. TRL tu dia punya level dia tu kat TRL berapa? Maksudnya tak boleh lah masa baru buat research ni. Research tak boleh. At least maknanya paling tidak dah ada hasil lah. Dah ada hasil, produk tu dah ada, cuma kita mohon GPP tu untuk kita upgradekan lagi, untuk baiki lagi, untuk dipertingkatkan lagi. Sebab saya pernah dapat GPP tu asalnya projek daripada diploma aja. Kan? Lepas tu mohon GPP, maknanya benda tu dah design tu dah ada, kita dah ada dia punya orang kata prototype tu dah ada. Cuma kita nak upgradekan lagi je. Sama juga kalau macam makanan tu nanti, maknanya kita dah ada dah. Okey, dah ada dia punya sedikit analisis. Okey, kita tahu kena pasti mana kekurangan, kelemahan dia. So kita mohon untuk upgradekan lagi.
InsyaAllah boleh cuba. Sebab kalau tak cuba kita tak tahu kan sejauh mana dia boleh pergi. Cuba dulu insyaAllah boleh. Itu ada potensi tu. Bukan GPP pun ada LOI dengan syarikat ke? Macam mana? GPP pun ada LOI dengan syarikat. Bermaksud kalau kita punya produk tu jadi, syarikat kena beli. Untuk yang phase pertama. Betul Cikgu Syari. Memang kita punya projek itu demandnya daripada syarikat. Memang dia yang minta kita buat projek tu. Sebab beza pada saat saya minta maaf lah, saya interrupt sikit Boleh. Okey, beza antara GPP dengan PPRN. Sebab PPRN dananya daripada KBT, GPP ni dananya Cik Syam. Kan? Dan bila kita berbeza dengan GPP ni, dia main dalam je. Urusannya dalaman dan tempoh dia 2 tahun paling maksimum. Berbeza dengan PPRN 6 bulan. Kan? So kalau kita rasa kita nak dah ada syarikat yang sesuai dan menarik, pada saya lebih better dengan GPP lah. Dia lebih senang untuk kita buat terus pattern. Cik Syam akan support lebih bayar pada Dengar suara. Mute. Cik Mahmud dah tekan muted. Tapi saya respect lah orang yang dapat PPRN ni sebab tempoh dia 6 bulan, Allah. Ya, betul. Saya minta maaf ada interrupt orang kau tadi. Okey. So kalau rasa syarikat kita dah boleh deal dengan baik, lebih senang masuk ke GPP lah. Walaupun GPP dia tak ada duit poket. Tu beza yang betul. GPP tak ada duit poket Kalau pasal PPRN tadi ada duit poket 25%, betul lah. GPP tak ada. Memang semua perbelanjaan kewangan akan habis pada research, pada geran produk. Jangan cakap 25% saya punya. Dia takkan baginya. Saya nak mencerah sikit. Tadi macam Dr. Azli ni punya, dia ada formula untuk ternak makanan arnab. So saya rasa kes tu sama macam projek UMK. Dia apply untuk kambing tenusu. So dia buat formulation makanan untuk kambing tenusu tu. So pada saya antara GPP dengan PPRN ni dia grad industri. So merit dia lagi besar. Jadi why not apply PPRN dulu, dah dapat PPRN, nanti kemudian baru apply GPP. So dan seterusnya lah kita boleh patentkan dan sebagainya dan boleh marketkan produk tersebut. Boleh. Terima kasih untuk cadangan Cik Abdullah. InsyaAllah kita cubalah sebab saya tak pernah cuba. Jadi kena cuba juga. Banyak pandangan-pandangan daripada mereka yang berpengalaman. Bagus konsen ini. Okay, saya tambah sikit. Dulu pun saya ada plan nak mohon PPRN gunakan projek yang sama. Tapi oleh kerana untuk mohon PPRN ni dia masanya dah lewat, jadi saya convertkan maklumat grant PPRN tu kepada grant GPP. Itu yang saya dapat sekarang ni. Cuma bila saya mohon grant GPP ni secara automatik, rupanya saya dah mohon LOI. Walaupun kita tengok ada format LOI baru ni, dia ada format dia, tapi rupanya dalam kita buat permohonan grant GPP ni, dia secara automatik kita dah mohon LOI. LOI ni kita dapat pengesahan daripada industri untuk bersetujulah mengadakan kerjasama. Saya tu je lah saya punya respon. Jadi macam saya setujulah kata Encik Abdullah tadi, memang kita kena pergi kepada grant GPP bila setidak-tidaknya kita dah mohon. Kalau tak dapat pun kita dah dapat buat permohonan untuk grant GPP. GPP pun dia ada tempoh dia yang kita kena mohon lah. Itu saja, sekian. Okey, terima kasih. Ada lagi yang nak dibangkitkan, nak diperbincangkan? Okey, habis tak ada apa? Ada? Saya buka sekali lagi, saya bilang sampai 5. 1,
5 je Ji. 2, 3, 4. Okey, 5. Okey, terima kasih. Okey, sebelum itu sila catatkan kehadiran ada dalam link tu untuk kehadiran program pada pagi ini. So, terima kasih atas kehadiran semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam perkongsian ini. Mudah-mudahan perkongsian kita ini menjadi satu platform awal untuk kita terus meneroka lebih jauh lagi dalam bidang penyelidikan ini, khususnya dalam PPRN, yang kita selalu bila iklan keluar tu dalam PPRN tu kadang-kadang kita tak tahu apa benda yang kita nak buat ni. So at least paling tidak dengan perkongsian ini, at least kita dah ada idea, mungkin kita boleh bincangkan itu dalam grup fokus group kita. Mungkin juga dalam perbincangan penglibatan dalam fokus group kita kepada industri juga mungkin bawa idea-idea untuk kita mohon PPRN ini juga boleh kita kembangkan, kita perluaskan lagi lah. Okey, di samping peluang-peluang untuk geran-geran yang ada, nanti lepas ini mungkin kita akan jemput untuk perkongsian GPP dan sebagainya. So, terima kasih semua kepada yang terlibat dalam program ini. So, saya mengakhiri perbincangan atau perkongsian ini dengan tutup dengan majlis kita dengan tasbih fikiran dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma.